Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita masih dalam tajuk yang sama iaitu ibadah mari bersuci. Kita nak pergi kepada bab yang terakhir iaitu bab yang ketiga iaitu bagaimana kita nak mengenali najis dan penyelesaian kepada najis-najis yang telah kita jumpa. Kemudian last sekali kita akan pergi kepada contoh dan amalan yang perlu kita lakukan sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Baik, kita pergi kepada cara kita nak kenal najis dan cara kita nak bersihkan dia. Jom kita pergi tengok contoh yang pertama. Ustazah sediakan contoh yang banyak supaya awak boleh kenal najis dan awak tahu macam mana cara nak basuh dia dengan baik. Jom kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini ialah okey, apabila awak dapat sesuatu, awak tengok sesuatu itu, awak nak kena kenal dia dulu. Okey, Ustazah letak kat sini. Ini nama dia lendir. Nama dia apa? Lendir. Atas timbangan Ustazah ni nama dia lendir. Okey, datang daripada apa ni? Daripada siput. Okey, daripada siput. Jom kita tengok macam mana kita nak buat bila kita dapat suatu masalah. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali kita kena kenali najis. Okey, macam mana cara kita nak kenali najis? Okey, kita kaji dulu. Okey, kita tengok dulu. Okey, pertama kita kena tahu dulu nama najis. Apa nama najis ni? Okey, lendir siput babi. Bila kita sebut lendir siput babi, dia bukanlah babi. Dia siput babi. Siput babi dia bukan keturunan babi. Dia keturunan siput. Jadi kena ingat tu. Okey, tadi saya cakap tadi kan, dan keturunannya. Okey, siput babi bukan keturunan babi. Siput babi keturunan siput. Okey, bila dah sebut macam tu, jadi dia bukanlah mughalazah. Dia bukan najis berat. Dia merupakan bila dah sebut bukan babi, jadi dia bukan mughalazah. Dia terus pergi kepada kesederhana. Meter dia terus pergi berubah. Pergi kepada sederhana. Okey. Bila sederhana, jom kita tengok betul ke dia ni sederhana. Okey, bila kita cek balik, dia ni bukan air kencing. Dia ni bukan air kencing. Kanak-kanak dia ni adalah lendir. Dia mesti dia punya paras timbangan tu adalah daripada sini sampai sini. Okey, bahagian ini sahaja. Antara mutawasitah dan mughalazah. Dia tak boleh pergi kepada ringan sebab dia bukan air kencing. Kanak-kanak lelaki tadi. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, kita dah tahu dia ni adalah jenis najis mutawasitah. Jadi bila najis mutawasitah dia adalah najis sederhana. Caranya ada dua saja nak basuh. Macam mana cara dia anak-anak? Cara dia mudah iaitu hilangkan najis dan basuh tempat yang terkena najis hingga hilang bau, warna dan rasa. Jadi sangat mudah kan nak kenal kan? Lendir siput babi. Lendir siput babi ni dia banyak kita jumpa tahu. Dia kalau jalan dia ada keluar lendir. Kadang-kadang kita tak perasan. Kalau dia terkena pada kita baru kita nak kena buat. Terkena pada tempat kita baru kita nak bersihkan. Kalau dia pada tempat dia duduk kat tanah, lantak dia lah. Kan? Tak ada masalah. Tapi bila dia lalu di tempat kita, itu yang jadi masalah untuk kita. Macam mana cara kita nak bersih dan kenali dia sebagai najis apa. Itu sangat penting ya. Okey, baik. Kalau dah faham, jom kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, baik. Di sini kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Macam mana awak nak kenal najis dan bila dah kenal najis, awak akan tahu macam mana cara nak bersih dan nak bersihkan dia. Okey, contoh jom kita tengok. Masukkan timbangan Ustazah kat sini. Okey, bila dah masuk timbang kat sini, dekat sini dia ada satu masalah. Okey, kita keluar kat sini ialah air liur. Okey, masalah kat sini ialah air liur. Jom kita tengok dulu air liur ni. Kalau kita sebut air liur, dia nama dia air liur najis mestilah mutawassithah. Kan? Dia duduk tengah-tengah. Tapi air liur ni air liur siapa? Nak kena tahu tu. Okey, jom kita tengok ni air liur siapa ni? Allah, air liur anjing pula. Okey, kalau air liur anjing dia bukan lagi mutawassithah, dia telah bertukar dia punya timbangan ini, dia akan menghala ke kanan, ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan? Jom kita tengok pada yang seterusnya. Pertama sekali kita kena kenali najis. Bila kita dah kenal najis, apa nama najis tu? Okey, air liur tu anjing punya. Bila anjing yang punya, dia adalah berat. Okey, meter pun dah tukar. Meter terus pergi ke mughalazah. Baik, jenis najis ialah mughalazah dan dia merupakan najis berat. Macam mana cara nak basuh dia? Cara basuh dia tadi ingat? Yang air tanah dengan air mutlak tadi, itu cara dia hilang basuh. Jom kita tengok cara bersihkan dia. Pertama sekali hilangkan najis. Yang kedua adalah basuh dengan air tanah sekali.
Yang ketiga ialah basuh dengan air mutlak 6 kali hilang basuh-basuh ni sangat senang, tapi cara nak basuh susah sikit sebab nak cari tanah yang bersih untuk basuh. Jadi bila dah kenal barulah tahu macam mana cara nak bersih. Bila cara dah bersih kita boleh gunakan. Jangan esok kasut kita terkena air liur anjing, kita pergi buang je kasut kita ni. Tak nak dah haram katanya. Oh, tak boleh itu. Padahal benda boleh guna dan boleh bersihkan. Itu penting kerana ada ilmu. Awak dah ada ilmu, jadi awak kena gunakan dengan baik. Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik. Contoh yang ketiga, hari ini kita nak tengok apa dia contoh yang ketiga. Jom kita buat keluar timbang ustazah. Okey, dekat atas timbang ustazah ini terdapat satu masalah iaitu air kencing. Okey, bila kita nampak air kencing, okey, kita tengok dulu air kencing ni siapa punya. Okey, kalau tak tahu siapa punya, kita letak dulu meter kita dekat sini iaitu najis sederhana iaitu mutawassithah. Baik, jom kita kenali satu persatu. Oh, rupanya kencing ni kencing bayi. Okey, kalau kencing bayi kita tak tahu lagi dia punya penjelasan tentang bayi ni. Okey, jadi dia tetap lagi mutawassithah. Jom kita tengok, kenali najis ini dahulu. Okey, yang pertama sekali nama najis. Nama najis kita hari ni ialah air kencing. Kanak-kanak lelaki, umur berapa? 2 tahun ke bawah. Tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Apabila kesemuanya ni lengkap, makanya dia bukan lagi di mutawassithah. Itu adalah nama najis bagi najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Dia terus pergi ke sini, dia terus pergi ke kiri. Okey, yang seterusnya ialah najis ni adalah namanya najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Apabila ringan, kita tahu macam mana cara nak basuh. Mudah saja, 3 cara iaitu hilangkan najis, renjis air mutlak, lap sampai kering. Hilang, renjis, lap. Ini mudah bagi najis ringan iaitu hilang, renjis dan lap. Sampai hilang bau semualah. Okey, seperti mana yang ada masalah macam ni. Jadi kita senang nak tahu macam mana cara nak basuh. Okey, bila dah tahu cara nak basuh. Okey, jadinya awak hebatlah dalam cara bersuci dengan baik. Baik, kalau dah faham, dah tengok contoh-contoh, dah tahu macam mana cara nak basuh, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada buku teks muka surat 117. Okey, buku teks muka surat 117 ni terdapatnya satu perkara contoh dan amalan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jalankan sebagai manusia di muka bumi Allah ini. Yang pertama ialah dibahagi kepada dua ni. Yang pertama ialah menjaga kesucian, yang kedua namanya menjaga kebersihan belah bawah ni. Okey, fokus kita yang pertama ialah menjaga kesucian dahulu. Menjaga kesucian ini adalah kebersihan tubuh badan kita lah. Macam mana cara kita nak bersihkan diri kita. Macam mana cara kita nak menghadap dengan Allah. Apa cara-caranya? Cara-caranya ialah seperti berikut. Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah tayamum. Tayamum ni adalah cara lain selain daripada kita wuduk menggunakan air-air mutlak. Kita juga boleh menggunakan debu-debu sebagai jalan untuk kita bersuci, menggunakan debu tanah. Itu namanya tayamum. Okey, yang kedua adalah mandi wajib. Okey, mandi wajib. Biasa-biasa yang kita mandi itu namanya mandi sunat, mandi harus. Okey, mandi wajib ini lain apabila terkeluarnya sesuatu daripada kubur kita iaitu mani ataupun haid, nifas, wiladah, menyebabkan kita boleh kepada mandi wajib. Jadi kita kena mandi wajib, bersihkan diri kita dahulu sebelum kita menunaikan ibadah seterusnya iaitu contoh berwuduk, kan. Kalau tak mandi wajib, macam mana kita nak berwuduk? Mandi wajib dahulu, bersihkan diri kita dahulu, barulah kita boleh melakukan wuduk dengan sempurna. Okey, baik, jom kita pergi yang seterusnya. Okey, iaitu wuduk. Okey, kita lakukan wuduk sebelum kita menunaikan sebarang ibadah, contoh mengaji, solat, bertemu dengan Allah. Jadi kita kena berwuduk iaitu suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, baik, yang seterusnya ialah beristinja dengan sempurna. Ni beristinja dengan sempurna iaitu membasuh tangan kita. Sekarang ni banyak kes kan COVID-19, banyak virus-virus yang berterbaran dan
yang berdekatan dengan kita, di rumah kita juga terdapatnya banyak virus. Jadi kita perlu sentiasa beristinja dengan baik, basuh tangan, basuh kaki, sentiasa mandi agar kita dapat bersih daripada segala kekotoran dan virus. Okey, kalau faham tu anak-anak, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya masih di muka surat yang sama, kita nak fokus pula kepada bahagian yang bawah ini iaitu menjaga kebersihan. Okey, apa dia menjaga kebersihan itu? Banyak yang kita buat dekat sekolah, dekat rumah, dekat mana tempat lah, di tempat awam. Ini dia punya perangan di tengah ni kan, dekat rumah. Kita buat apa di sekolah, di tempat awam, apa yang kita buat, bendanya adalah sama. Jom kita tengok apa perlu kita contoh dan amalkan. Kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali ialah buang sampah pada tempatnya. Kalau dekat rumah, kita buang sampah dalam tong sampah. Begitu juga kita dekat luar, jangan buang sampah di merata-rata tempat. Kerana itu adalah najis dan kotor. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, gambar yang seterusnya ialah memakai pakaian kemas dan bersih. Tak ada orang yang keluar pakai baju compang-camping kan. Pakai baju mesti bersih dan kemas. Orang yang tak sihat dia pakai pakaian yang tak berapa nak elok ni. Jadi kita yang sihat dan waras kena pakai pakaian bersih dan kemas. Pakai pakaian yang dibasuh, sentiasa dicuci baju bersih, wangi. Itu paling penting. Itu nama je jaga kebersihan diri. Baik, yang seterusnya ialah membersihkan kawasan sekolah. Ni ramai kan kalau kita kat sekolah, seperti mana tadi Ustazah cakap, kalau kita buat nampak sampah bersepah dekat merata-rata, kita kena bersihkan kawasan sekolah. Kalau macam biasa kita buat kan, gotong royong kat sekolah, macam belum masuk kelas, kita biasa bersih-bersih, padamkan papan hitam. Itu antaranya ialah membersihkan kawasan sekolah. Okey, baik, yang seterusnya ialah dengan memakai kasut. Okey, dengan pakai kasut ataupun pakai selipar ataupun pakai apa saja di kaki itu, dia dapat mengelakkan kita daripada terkena banyaknya jangkitan lain yang berada di kawasan permukaan tanah ni kan. Itu juga dapat menjaga kebersihan kaki. Sebabnya kaki kita juga dapat mengutip banyaknya virus-virus yang lain. Sekiranya awak dapat jaga diri dengan baik, itu menunjukkan kebersihan awak. Dapat menjaga kesucian dan kebersihan diri kita dengan baik, menunjukkan iman kita sangat tinggi dengan Allah. Jadi sekiranya anda semua telah faham dengan apa yang kita belajar pada hari ini, insyaAllah Ustazah berhenti dahulu setakat ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Okey, sekian. Salam daripada Ustazah. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.